السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnianya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Pada malam ini kita masuk satu tajuk yang baru. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji, pada muka surat 61. Jadi pada perbincangan lepas kita membincangkan tajuk-tajuk berkenaan dengan perangai yang tercela. Di antaranya syarhut ta'am, yakni sangat lupa atas makanan. Yang kedua, menyatakan sangat lupa atas berkata-kata, syarhul kalam. Yang ketiga, pada menyatakan marah. Yang keempat, pada menyatakan dengki ataupun hasad. Yang kelima, pada menyatakan fikir atau bakhil dan kasih akan harta, hubbul mal. Yang keenam, pada menyatakan kasih akan kemegahan, yakni hubbul jah. Yang ketujuh, pada menyatakan kasih akan dunia, hubbul dunia. Yang kedelapan, pada menyatakan membesarkan diri, yakni takabur. Yang kesembilan, pada menyatakan ujub, yang membanggakan diri. Yang ke-10, pada menyatakan riak. Itu adalah merupakan yang dimaksudkan dengan sifat ataupun perangai yang tercela, sifat mazmumah. Dan pada malam ini kita akan membincangkan tentang tajuk berkenaan dengan perangai yang terpuji ataupun perangai sifat mahmudah, di mana sifat atau perangai yang tercela ataupun mazmumah lawan kepada sifat ataupun cara perangai yang terpuji, yakni mahmudah. Yang mana perangai yang tercela hendaklah kita buang dalam diri kita ataupun dalam hati kita, kena buang. Itu perangai yang dipanggil sebagai perangai yang berbentuk rohani, perbuatan rohani, kena buang. Yang kita sebutkan tadi, perangai yang tercela ataupun sifat mazmumah hendaklah kita buang, dan kita gantikan dengan perangai yang terpuji ataupun perangai sifat mahmudah. Kita ganti, buang yang tu, ganti yang baru, yang lain, yakni perangai yang terpuji ataupun sifat mahmudah. Ini adalah merupakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu membersihkan hati.
daripada sifat-sifat tercela. Dan nak membersihkan hati bagaimana? Kena isi dengan hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sebagaimana umpama bekas, apabila kita bersih dia, kita isi dengan sesuatu yang lain. Kalau tidak, dia masuk abuk, penuh dengan debu. Seperti bekas air, kita bersihkan dia, buang air kotor, isi air baru, tutup. Maknanya bekas itu akan terisi dengan air yang bersih, air yang suci. Kalau kita bersihkan bekas itu, kita biarkan terdedah, dia akan jadi kotor semula. Macam itulah ibarat hati. Apabila kita bersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, sifat keji ataupun sifat mazmumah yang kita sebutkan tadi, di antaranya takabur, unjuk, sum'ah, ataupun cinta dunia, cinta kemegahan dan sebagainya. Apabila kita buang yang tu, kita biar tanpa diisi apa-apa, dia akan kotor semula. Dan kerana itulah wadah yang kita bersihkan itu, hendaklah kita bersih, hendaklah kita isi yang lain, isi yang bersih, yang suci. Kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Perangai mana? Perbuatan hati. Perbuatan yang ada dua, perbuatan zahir dan juga perbuatan rohani, jasmani dan rohani. Perbuatan zahir dilakukan oleh 7 anggota yang luar. Seperti biasa yang kita tahu, mata, telinga, mulut ataupun lidah kita, tangan, kaki, perut dan juga kepala itu adalah merupakan anggota yang zahir. Perlakuan zahir akan berlaku dengan 7 anggota itu. Sama ada perlakuan yang terpuji ataupun perlakuan yang tercela yang bersifat zahir. Taat zahiriyah, maksiat batiniyah. Ada maksiat zahiriyah, jadi dua. Maksiat dan juga ketaatan berlaku dengan perbuatan zahir, dan juga ketaatan dan maksiat berlaku dengan perbuatan batin. Inilah yang dipanggilkan ketaatan secara batin atau perangai yang terpuji. Ini maknanya ketaatan secara batin. Ketahui olehmu bahawasanya perangai yang dipuji itu banyak, dan menyebut oleh hamba di sini akan 10 perkara. Kerana mengikut akan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ba'in, kata pengarang, perangai yang terpuji itu banyak. Walaupun sebegitu beliau mengutip daripada kitab Al-Ba'in karangan Imam Al-Ghazali, dia ambil 10 sifat yang terpuji atau perangai yang terpuji, dia ambil 10 dan disusun di dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sebenarnya banyak kata dia, cuma yang tonggak ataupun yang asas yang 10 ini. Kalau kita dapat beramal ke 10-10 ini, dah kira bagus, amat cantik dah. Yang pertama, apa dia? Taubat daripada segala dosa. Ini perkara wajib, perkara penting untuk kita sentiasa bertaubat kepada Allah. Yang kedua, takut akan Allah Ta'ala. Ini penting juga, amat penting, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, zahid. Nanti kita akan bincang apa maksud zahid. Artinya benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Dan yang keempat, sabar. Dan yang kelima, syukur. Dan yang keenam, ikhlas. Dan yang ketujuh, tawakal. Dan yang kedelapan, kasih akan Allah Ta'ala. Dan yang kesembilan, radha dengan qada Allah Ta'ala. Dan yang kesepuluh, mengingat akan mati. Dan selagi akan hamba sebut semuanya dengan tafsir dalam 10 bab. Wallahu a'lam. Kata pengarang, dia akan sebut secara tafsir. Tafsir maksud terperinci, detail. Tafsir lawan ijmal. Ijmal itu secara borong, secara umum. Di mana perbahasan 10 sifat terpuji ini dia akan bincang dalam bab-bab yang disusun secara tafsiri ataupun secara detail, secara mendalam. Yang mana kalau kita lihat di antara tajuk ni, takut kepada Allah dan juga kasih kepada Allah.
Berbeza kita dengan makhluk, kita takut kepada makhluk, kita tak kasih kepada makhluk. Mana kita takut kepada harimau, sudah tentulah kita tidak sayang kepada harimau. Berbeza dengan Allah, kita takut kepada Allah, di saat yang sama juga kita kena kasih kepada Allah. Kita takut kepada harimau, kena jauh daripada harimau. Tapi kita takut kepada Allah, kita kena dekat kepada Allah. Ada beza dengan takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Takut kepada makhluk kena jauh, takut kepada Allah kena dekat. Takut kepada makhluk tidak kasih, takut kepada Allah kena kasih. Ada beza di antara hubungan kita dengan makhluk, berbeza dengan Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kasih kepada Allah. Begitu dia akan jadi begitu. Dia akan bincangkan mana ada seolah-olah dua tajuk berkenaan Allah ni. Takut kepada Allah, kasih kepada Allah. Begitu. Bab yang pertama pada menyatakan taubat. Taubat ni pentinglah di bila-bila masa penting. Apabila kita nak masuk dalam medan ibadah, kita kena bertaubat. Apabila kita nak doa kita dimakbulkan, kita hendaklah bersih daripada dosa. Bersih daripada dosa ini dengan jalan taubat. Ketahui olehmu bahawa taubat itu permulaan jalan bagi sekalian yang menjalani akan jalan akhirat. Naklah kita tahu, naklah kita belajar, naklah kita ambil cara bahawa permulaan jalan bagi sekalian hamba yang menjalani akan jalan akhirat adalah taubat. Apabila kita nak menjalani jalan akhirat, naklah kita bertaubat. Kan kita belajar dalam kitab hikam dulu ada golongan salikin, muridin dan juga arifin. Salikin ini orang berjalan kepada Allah, bukan jalan kaki, jalan rohani. Nak berjalan kepada Allah dalam bentuk rohani itu dengan cara ibadah, di mana permulaannya naklah kita bertaubat kepada Allah. Di antara jalan rohani yang solat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Al-Quran, salawat dan sebagainya, itu adalah merupakan jalan kepada Allah, jalan rohani. Nak memulakannya, kita dahului dengan taubat kepada Allah. Taubat ni kembali, tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat tu dari bahasanya kembali, tepat kembali kepada Allah dengan kembali yang sebenar. Apabila kita bertaubat kepada Allah, mana kita kembali kepada Allah, kita menyerah diri kepada Allah dan kita melakukan amal ibadah. Dan anak kunci bagi taubat sekalian muridin ataupun muridun itu murid. Dan anak kunci bagi taubat sekalian murid, dan bahawasanya taubat itu, dan anak kunci bagi tuah, bukan taubat, keuntungan. Dan anak kunci bagi tuah sekalian murid. Taubat itu anak kunci bagi tuah, anak kunci tuah bagi seorang murid, seorang pelajar yang nak menuju kepada Allah. Taubat itu adalah permulaan ibadah, dan taubat itu adalah kunci bagi tuah keuntungan, keberuntungan muridin. Ini orang belajar. Orang yang nak jalan kepada Allah, dia kena jadi muridin, kena belajar tauhid ataupun akidah, syariat dan juga hakikat. Jadi kita belajar. Apabila kita belajar, kita berjalan kepada Allah dengan cara ibadah. Jadi panggil murid yang salik, murid yang berjalan kepada Allah dengan rohani. Nak jalan kepada Allah itu masuk dengan ibadah, dan nak mulai ibadah itu dengan taubat. Dan taubat itulah sebagai kunci tuah, kunci kejayaan dalam berjalan seorang murid kepada Allah. Apabila kita bertaubat, maknanya bersih hati kita daripada dosa. Solat kita akan jadi khusyuk, bacaan zikir kita akan jadi dekat kepada Allah. Bacaan Al-Quran kita hadam masuk dalam hati kita, menambahkan iman. Sebab apa? Dengan sebab bersih hati kita daripada dosa. Nak bersih hati daripada dosa dengan taubat, itu maksudnya ibadah itu permulaannya dengan taubat, dan kunci kejayaan tuah kepada orang jalan kepada Allah itu dengan taubat. Dan bahawasanya taubat itu wajib ia dengan bersegera daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil.
Dan taubat itu bagaimana? Wajib. Hukum taubat itu adalah wajib. Dia bukan sunat. Taubat itu adalah wajib. Apabila kita ada dosa, wajib bertaubat. Dan tak ada lah, hampir tak ada orang yang tidak berdosa, melainkan Rasul, Nabi, mereka itu maksum. Jadi manusia ni dia berdosa. Dan dosanya ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar tu memang jelas lah, kena bertaubat. Kalau orang tu melakukan dosa besar, dia akan digelar sebagai orang fasik. Itu yang utama untuk kita taubatkan. Dan kecil, dosa kecil pun jangan diabaikan tanpa bertaubat. Dosa kecil yang dikekali dengan melakukan dosa kecil, seorang tu melakukan dosa besar juga, jadi kena bertaubat. Jadi kesimpulannya, dosa besar, dosa kecil, bertaubat. Dosa besar ni contohnya minum arak, dosa besar. Dosa kecil tu tengok orang perempuan yang tidak minum arak, dosa kecil. Kalau kerap tengok, dia akan jadi banyak. Banyak tu akan jadi dosa besar. Jadi nak hilangkan dosa-dosa tu iaitu dengan taubat. Dan melihat aurat-aurat perempuan ni, bagi lelaki lah, melihat aurat perempuan ni banyak. Sama ada dilihat di jalan, di shopping kompleks, di dalam internet, dalam media sosial banyak. Adanya upload dia punya gambar-gambar yang tidak elok, kita tengok. Yang mana itu adalah dosa kecil, bertaubat kepada Allah. Sebab apa kita nak berjalan jalan rohani? Setiap masa kita berjalan dengan jalan rohani, sembahyang. Bagaimana sembahyang? Kita nak jadi khusyuk tanpa kita bertaubat. Apabila taubat itu mana hilangkan dosa. Hilangkan dosa, dia akan jadi khusyuk bersolat kita. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Melambatkan taubat itu berdosa pula. Jadi apabila kita melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah. Jadi jalan taubat ni sebelum sampai kepada perbincangannya, jalan taubat itu astaghfirullahalazim. Ini istighfar diiringi dengan syarat-syarat taubat. Dan menampakkan taubat itu satu dosa yang lain pula, sekalipun berpuluh-puluh tahun. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu dengan berbilang-bilang dosa menampakkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa menampakkan itu. Dan berhajat ia kepada taubat daripada maksiat menambahkan itu, seperti wajib ia taubat daripada maksiat yang pertama. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsir yang secara terperinci nescaya wajib atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu, dan tiada menghadapi oleh satu taubat sahaja. Yang ini disebut di sini Mu'tazilah I'tizal. Mu'tazilah ini satu firqah dalam Islam, berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara pandangan Mu'tazilah yang tak sama dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar dia jadi kafir, dia bukan fasik. Ahli Sunnah wal Jamaah beranggapan orang melakukan dosa besar dia fasik. Orang tu meninggalkan solat, dia tidak kafir bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, melainkan dalam hati dia solat itu tidak wajib, aja baru jadi kafir. Tapi Mu'tazilah bagi mereka dosa besar itu natijahnya kafir. Beza kita dengan Mu'tazilah, di antara perbezaan Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni kanak-kanak yang meninggal sebelum daripada baligh, dia tak masuk syurga, tak masuk neraka, duduk tengah-tengah. Ahli Sunnah wal Jamaah, pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kanak-kanak yang meninggal sebelum baligh dia akan masuk syurga. Sebab orang yang kena bebanan hukumnya adalah dengan sebab baligh. Baligh saja makna terkena bebanan hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus tu. Yang ini ada satu orang sudah baligh. Selagi dia belum baligh tak kena hukum taklif. Jadi mana orang-orang yang orang kafir yang meninggal sebelum baligh, bagi Ahli Sunnah wal Jamaah mereka akan masuk syurga, tak masuk neraka. Sebab hukum taklif tak kena bagi kanak-kanak yang belum baligh. Sebab berdasarkan hadis, diangkat kalam, diangkat tulisan satunya kanak-kanak sehingga sebelum baligh. Itu hadis.
Maknanya bermaksudnya kanak-kanak yang belum balik tidak dicatat amalan baik buruk mereka. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang kanak-kanak yang belum balik akan masuk syurga walaupun dia anak orang kafir. Berbeza dengan Mu'tazilah, yakni kanak-kanak yang belum balik bagi mereka tak masuk syurga, tak masuk neraka. Sebab apa alasannya? Seorang tu nak masuk syurga, dia kena beramal baru masuk syurga. Seorang tu nak masuk neraka, dia kena beramal baru masuk neraka. Itu pandangan Mu'tazilah. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah pegangannya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya diangkat kalam, diangkat tulisan, diangkat kampanye. Yang ini satunya kanak-kanak hingga dia balik, mana tidak dicatat. Itu bermaksud kanak-kanak sudah balik tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Itu pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Panjang perbincangan perbahasan tentang kanak-kanak masuk syurga atau tak masuk syurga ini panjang perbahasannya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Mu'tazilah. Jadi perdebatan yang panjang yang berlaku di antara Abu Musa Asy'ari dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah pada zaman mereka. Jadi kita tinggal dulu perbahasannya. Kalau kita nak sebut panjang nanti. Cuma berbeza di sini pun ada perbezaan bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang melakukan dosa besar dan menampakkan taubat itu satu dosa yang lain pula sekalipun berpuluh-puluh tahun. Orang yang melambatkan bertaubat pada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, lambat-lambatkan taubat, dosa yang kedua. Seseorang melakukan dosa, dah dosa, melambat-lambatkan, dia tahu dia berdosa tapi dia tidak mahu bertaubat. Berdasarkan kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melambatkan dosa itu dosa juga. Bersalahan, berbeza bagi Mu'tazilah. Yang ini mereka berkata dengan berbilang-bilang dosa melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa, tapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambatkan itu. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, jadi bagi mereka melambatkan itu tidak melambatkan bertaubat itu sama saja. Bagi mereka yang dosa tetap dosa, lambat ke cepat bertaubat, di mana benda itu adalah benda yang sama. Berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang melambat-lambatkan taubat bermudah-mudahkan dengan dosa, itu adalah merupakan dosa bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itulah dia berhajat ia kepada taubat daripada maksiat. Menamatkan itu seperti wajib dia taubat daripada maksiat yang pertama. Sebab apa? Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, satu orang melakukan dosa, wajib dia segera bertaubat untuk dosa yang pertama. Dan kalau dia melakukan dosa yang kedua, dia kena bertaubat juga. Berbeza dengan Mu'tazilah, bagi mereka dosa itu kalau buat banyak pun sekali taubat aja. Bagi mereka berbeza. Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Orang melakukan dosa, dia kena bertaubat dosa yang dia buat. Kalau dia melakukan dosa yang lain, yang jenis lain, dia kena bertaubat dosa yang kedua, jenis lain. Contoh, satu orang dia minum arak. Mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, seorang tu kena bertaubat dengan sebab minum arak. Besok pula dia berjudi, dia kena bertaubat judi yang dia buat. Lusa pula dia berzina, dia kena bertaubat zina yang dia buat. Ini dan dia berbeza dengan Mu'tazilah. Dia kata kalau dalam masa yang sama dia melakukan dosa tiga itu satu taubat saja. Itu bagi Mu'tazilah. Jadi berbeza dengan kita. Taubat tu mesti secara tafsiri, secara teliti, secara terperinci, secara detail, satu. Tak boleh secara borong. Kadang-kadang kita salah anggap dosa tu kita borong aja. Kita melakukan kezaliman kepada orang, kita minta maaf, maaf ya, saya salah terborong. Jadi dosa tu kita buat secara borong. Kalau kita pinjam duit 50 tak bayar, lepas tu kita pula ambil buah pisang dia, duri pisang dia, lepas tu besok pula kita petik buah tebikai dia, tak boleh borong satu-satu. Sebab dosa berbeza. Dia tidak boleh secara borong. Kemudian jika mengetahui ia akan segala dosanya atas tafsir secara wajib, atasnya taubat daripada semuanya dengan satu-satu dan tiada memada oleh satu taubat sahaja. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah,
dosa yang dilakukan itu nak lebih taubat secara tafsiri, secara terperinci, secara detail. Dulu kita pernah beli nama ekor, kena bertaubat kan? Sebab beli nama ekor. Lepas tu pula kita na'udzubillah tak semayang, kita kena bertaubat sebab tak semayang. Lepas tu tak puasa, kita kena bertaubat tak puasa. Lepas tu pula kita na'udzubillah minum arak, kena bertaubat minum arak satu-satu. Dia tidak boleh borong ya Allah, borong ya Allah, tak ingatlah semua. Tak jadi, kita kena kenang semula dosa kita yang kita buat. Kenang itulah yang menimbulkan keinsafan. Sebab taubat tu mesti ada keinsafan. Apabila kita insaf, bermakna dengan insaf kita akan menyesal. Menyesal itulah timbulnya keluar air mata. Dan juga berazam tidak mahu buat. Itu adalah syarat taubat. Dia tak boleh borong. Kalau borong saja kita tidak ada keinsafan apa-apa, hanya sambil lebu sahaja bertaubat. Dosa tetap dosa. Kita nak dapat keampunan kepada Allah itu dengan sebenar. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Sungguh-sungguh taubatlah, kembali kepada Allah dengan benar-benar. Bukan kita main-main dan borong ya Allah, kira borong ya Allah lebih kurang lah. Tak boleh macam. Macam juga kita berdoa, kita kena bersungguh-sungguh berdoa, minta satu-satu. Kadang-kadang malah ya Allah sudah borong ya Allah semua-semua, kau tahu ya apa isi hati. Maknanya kita pemalas. Nah, beza di antara getusan hati bentuk harapan dengan doa. Kadang-kadang dalam hati kita mengharap, kita harap dalam hati. Berbeza doa itu secara lafaz. Berharap kepada Allah itu sudah bagus sebab dia ada keimanan kepada Allah, mengharap. Dan harapan itu lebih elok kita zahirkan dengan perkataan kita. Dia panggil taubat. Taubat itu benar dia zahirkan dengan lafaz. Bermula daripada hati, perasaan hati, dia lahir dengan perkataan. Itu doa. Kan banyak harapan dalam hati kita, harap. Perelokkan harapan kita itu dengan doa. Kemudian jika mengetahui akan segala dosanya atas tafsir oleh saya, wajib atas saya taubat daripada semuanya dengan satu-satu. Dosa yang pernah kita lakukan zaman-zaman silam adalah kita bertaubat satu-satu. Kenang semula. Dan tiada memada oleh satu taubat sahaja. Tak memadai. Kalau ada 3-4 jenis dosa yang berbeza, tak memadai dengan satu taubat. Dia kena satu-satu. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata borong tak apa sebab dia nama dosa. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak terima sebab dosa itu berbeza. Judi tak sama dengan minum arak, tak sama dengan berzina, tak sama dengan meninggalkan solat, tak sama dengan tidak berpuasa, tak sama dengan tak bayar zakat. Dia tak sama. Kesemua tidak sama. Apabila dilakukan di antaranya 2-3 jenis yang berbeza, kena bertaubat dengan cara yang berbeza. Ada orang tanya saya suatu kuliah. Dia kata macam mana Ustaz, orang tak bayar zakat fitrah sebab itu habis pengumuman raya dalam keadaan yang terkejut lah begitu. Saya kata tak ada timbul masalah terkejut ini sebab kita sebagai orang yang mengaji, raya ataupun puasa itu bukan sebab pengumuman. Raya atau puasa itu adalah sebab anak bulan. Setiap bulan satu, apabila bulan itu keluar, terbit daripada satu makhluk, satu tempat terbit yang sama, mana-mana negeri yang sama terbit anak bulan itu, dia kena berpuasa. Dan juga dia berpuasa, dia boleh kena beraya. Bukan sebab kalender. Kalender itu ijtihad. Hukum asalnya tengok anak bulan. Jadi tengok anak bulan ni tak ada istilah kena awal. Ini memang 29 Ramadan tengok anak bulan. Jadi bagaimana nampak anak bulan, raya lah. Besoknya kalau tak nampak anak bulan, genapkanlah Ramadan 30 hari. Tak ada istilah kita ni
terkejut, tergempak, tak ada istilah. Sebab apa dalam mazhab Syafi'i sendiri pun kalau kita lihat berkenaan dengan zakat fitrah ni, awal Ramadan dah boleh bayar. Kenapa kita nak tangguh-tangguh bayar last minute? Betul kalau orang kata bayar hari raya itu adalah merupakan wajib, bukan wajib bayar hari raya, tapi sebelum daripada solat raya. Dan itu sangat betul. Tapi kalau kita takut banyak macam berlaku, bayar awal. Tak timbul masalah begini-begini. Kita belajar hukum yang ni. Ramadan dengan tengok anak bulan, raya dengan tengok anak bulan, sembahyang dengan tengok matahari, itu biasa. Yang takwim kalender itu ijtihad. Dan juga dalam kita peka, apabila Sya'ban itu 30 hari, kemungkinanlah akan berlaku Ramadan 29. Sebab apa? Kalender Islam ni dia ada dua saja, 29 ataupun 30. Dia tidak ada 28. Kalau bulan tu 30 penuh, bulan yang berikutnya kemungkinan akan jadi 29. Tak timbul masalah. Kalau kita dah belajar hukum, tak adalah timbul masalah. Sebab katanya tak boleh ayam, tak boleh apa semua tu tidak timbul soalan. Kita sebagai orang ada ilmu ni, patut tak timbul. Kita sentiasa bersedia. Kalau kita rujuk kepada mazhab Syafi'i, kita boleh bayar awal Ramadan. Dan kalau tak bayarnya, kalau tak bayar zakat fitrah, dah selepas main raya dah tak jadi zakat fitrah. Itu bukan jadi zakat fitrah. Dan jika tiada teringat ia akan tafsil segala dosanya, maka hendaklah berkata ia, jika ada bagi aku dosa yang tiada aku ketahui akan dia, maka aku taubat daripadanya kepada Allah Ta'ala. Lainkan tak ingat dah dosa lama dulu, masa tu jahil, dah belajar tentang taubat ni, nak taubat tapi tak ingat dah dosa-dosa tu. Dia tak ingat, ya Allah, aku bertaubat kepada-Mu ya Allah, dosa yang tak ingat ya Allah. Janganlah dosa itu dibawa ke muka pengadilan-Mu ya Allah, minta taubat kepada Allah. Yang benda yang tak ingat, manusia ni insan ni pada nisyan, lupa. Dan bahawasanya diri nizat taubat itu satu ibadah yang dijanjikan akan pahala kerananya. Adapun hilang seksa kemudian daripada taubat, maka iaitu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Taubat itu sendiri pun pahala. Taubat itu dah ibadah. Kita melakukan dosa, apabila bertaubat itu adalah ibadah, pahala. Itu adalah merupakan kurnian Allah. Apabila kita bertaubat, kita dapat pahala daripada taubat kita. Dan dari segi keampunan serah kepada Allah. Allah Ta'ala janji, innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Penyayang. Itu janji Allah. Kita pegang janji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala kasih, Dia akan sekalian yang banyak taubat. Allah Ta'ala suka, cinta orang yang sangat banyak bertaubat. Jadi kalau orang tanya kita nak jadi kekasih Allah ni macam mana, banyakkan taubat, bertaubat. Mana dalilnya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta, suka kepada orang bertaubat. Cinta ni maknanya apabila Allah Ta'ala cinta kepada kita, kita jadi kekasih Allah. Nak jadi kekasih Allah, banyakkan taubat. Jelas? Tak ada dia punya makna sebaliknya. Ayat ni jelas, muhkam. Sekali baca faham terus. Bukan makna yang bermacam-macam, bukan makna yang mustarak, yang satu makna sahaja. Ayat itu muhkam. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta atau kasih kepada orang yang bertaubat. Kita nak jadi kekasih Allah, apa caranya? Taubat.
Ini dia punya sumbernya surah Al-Baqarah ayat 222 rakam 222. Dan firman-Nya, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Surah An-Nur ayat 31. Artinya, dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian kamu, hai sekalian yang beriman. Ini arahan daripada Allah. Maknanya taubat itu arahan daripada Allah. Dalil taubat ini di antaranya wa tubu ila Allah, dan bertaubatlah kamu semua. Tubu itu maknanya kamu semua, jamak. Surahan Allah itu dalam bentuk jamak. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah jami'an. Allah Ta'ala sebut ke semua. Kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, wa tubu itu dia punya pattern tu kita tahu dah. Surahan tu kepada ramai. Ila Allah, kepada Allah jami'an. Jami'an tu memang perkataan tu ramai. 2 kali. Makna penting sangat. Kamu semua bertaubatlah kepada Allah, kamu semua. Umpama begitu. Ini bahasa Arab dia betul macam tu. Ayyuhal mu'minun, lembut Allah Ta'ala. Wahai orang beriman, lembut. Allah Ta'ala sebut orang beriman ini dengan nada yang lembut. Ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman. Kita jarang pakai perkataan wahai ni. Lembut dia. Lembut. Wahai anak-anakku, jarang kita kata. Yang jaga sebab ni bahasa terlembut, bukan bahasa kita pun kadang-kadang ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, seruan daripada Allah. Mana kalau Allah Subhanahu Wa Taala dengar orang beriman yang lembut sentiasa, nada-nada lembut, lapas-lapas lembut. Itu surahan Allah. Dalilnya surah dalam surah An-Nur ayat 222, ayat 31. Tapi dalil surah bertaubat. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min adz-dzambi kama la dzamba lah." Rawi Ibnu Majah an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Nabi pula sokongan daripada hadis. Artinya orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa. Orang bertaubat daripada dosa ni seperti tidak ada dosa. Jadi di sini ada dalil. Dalil itu maksudnya masdar. Masdar itu sumber. Sumbernya apa? Al-Quran hadis. Al-Quran hadis itu dalil. Yang sumbernya Al-Quran hadis dalil. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'atin marrat." Artinya, hai mana-mana manusia taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala, maka bahawasanya aku taubat kepadanya pada satu hari 100 kali. Dia punya catatannya nombor 2, Rawi Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kita ulang maksudnya, hai mana-mana manusia, ya ayyuhan nas. Nabi guna perkataan seruan wahai manusia, tubu ila Allah, kamu semua taubatlah kepada Allah. Dia panggil jamak muzakkar. Kalau kita belajar bahasa Arab, kalau isim itu muzakkar, kalau isim itu jamak, ini mesti jamak lah. Jadi ini jamak. Ya ayyuhan nas itu maknanya jamak. Tubu ila Allah maksud jamak. Tubu itu jamak. Ila Allah fa inni, maka aku atubu, aku bertaubat ilahi kepadanya fi yaumi, pada satu hari mi'ati marrat, 100 kali. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi? Nabi maksud tidak ada dosa. Yang tidak ada dosa ini bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kita tak ada dosa juga. Kita ada dosa. Maknanya kena haji bertaubat. Kalau Nabi SAW bertaubat 1 kali, kita kena ikutlah Nabi 1 kali, 100 kali. Dan sabdanya, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia dan yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama mana
belum sampai ruhnya kepada halqumnya. Mana taubat ini diterima oleh Allah, ada tahap dia, ada masa dia. Yang ini sampai bila? Sehingga selagi nyawa tak sampai kepada halqum, masih Allah Ta'ala terima taubat. Tapi kalau nyawa sudah sampai halqum, barulah nak bertaubat, tak ada lagi lah. Mana taubat macam tu, taubat emergency, taubat terpaksa. Dalam keadaan sakarat tu dah nampak dah. Dah nampak azab Allah, terkena dosa lepas, itu tak ada lagi lah. Mana dia yang taubat kerana terpaksa. Bagaimana taubat Fir'aun, dia tenggelam di laut, itu taubat terpaksa. Taubat emergency tak diterima oleh Allah. Nak bertaubat dalam keadaan kita, yang pertamanya belum sampai kepada halqum kita. Dan bagaimana Nabi kata, Musadab, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu tawbah. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla, dia menerima taubat al-'abdi, taubat hambanya, malam, yakni ma itu maknanya tidak lam, tidak juga ia gharghar, yakni tidak bagaimana sehingga gharghar, sehingga nyawa tu sampai kepada halqum. Gharghar ni, gharghar halqum. Dan apabila Fir'aun tenggelam di laut tu, dia nampak dah memang dia tak ada harapan nak mati. Selama ni dia mengaku Tuhan, dia tak berharap dia nak mati dah. Dia teringat dakwah Nabi Musa AS, alami ada Tuhan, Allah Tuhan mencipta alam. Di saat itulah dia yakni nak kembali kepada Allah, baru nak mengaku taballahu alaihi. Kita ulang. Man taba qabla tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Hadis yang tadi hadis riwayat Tirmizi, yang ini hadis riwayat Imam Muslim pula. Yang bermaksud, artinya barang siapa taubat dia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubat. Maknanya ada saat lain pula tak diterima Allah Ta'ala taubat, yakni matahari naik tempat dia tenggelam. Dan nak kiamat lah, nak kiamat benar-benar lah. Matahari naik tempat dia tenggelam, mana terbalik naiknya. Saat itu satu orang bertaubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ya tadi tak diterima taubat apabila nak mati sakarat sampai ke halqum. Di sini pula taubat juga tidak diterima apabila nak kiamat sangat dah. Apabila matahari naik tempat dia tenggelam, memang akan jadi kiamat. Itu saat akhir dunia ni. Itu kemuncak ataupun saat akhir dunia akan jadi musnah apabila matahari itu naik terbalik. Mana dia punya putarannya dia dah jadi kelang kabut. Maknanya dunia akan jadi kiamat. Jelas semua orang tengok matahari naik terbalik ni, naik tempat dia terbenam, semua bertaubat kepada Allah. Tak ada. Saat itu Allah Ta'ala tidak terima lagi taubat. Mana taubat ni ada tahap dia. Ada tahap Allah Ta'ala beri kepada manusia untuk menginsafi dosa mereka. Jangan bertaubat kerana terpaksa, bertaubat kerana ikhlas. Sebab perlu kepada ikhlas dan bertaubat. Kalau bertaubat kerana dipaksa, tidak jadi taubat namanya. InsyaAllah. Dan ketahui olehmu bahwasanya makna taubat pada lughah kembali dan pulang, dan pada syarat barang siapa, barang yang berhimpun padanya tiga rukun dari segi bahasanya, yakni taubat itu yang kembali atau pulang. Maknanya dari segi bahasanya tubuh ilallahi taubatan nasuha, itu makna taubat itu dari segi bahasanya kembali atau pulang. Dan dari segi istilah syaraknya, nanti kita jumpa lagi lah. Pengang-pengang berhenti kat situ insyaAllah. Mudah-mudahan dapatlah manfaat kepada kita semua insyaAllah. Jadi penting kita nak bertaubat.
pegang dulu taubat tu, taubat tiap hari, tiap malam, lebih-lebih lagi. Bila di waktu malam kita bertaubat kepada Allah. Kita takut kita tak bertaubat daripada dosa kita yang kita buat siang hari, kita mati. Taubat kepada Allah. Taubat malam sebelum tidur, taubat kepada Allah. Dan lepas tu kita menjalani hidup harian, besok taubat lagi kepada Allah. Kenang balik apa yang kita buat siang hari. Kalau dosa besar, taubat dosa besar. Dosa kecil, taubat dosa kecil. Jangan kita kembali kepada Allah dengan bawa dosa. Kita ada pilihan, setiap orang ada pilihan. Dia nak kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang bersih, tanpa dosa boleh, dengan cara taubat. Dia nak kembali kepada Allah dengan bawa dosa boleh, pilihan sendiri. Jangan bertaubat. Nak bawa dosa, jangan bertaubat. Tapi kalau tak bertaubat, bawa dosa, memang malam lah. Sebab kalau kita kembali kepada Allah ni, tak banyak amalan, tapi kalau tak ada dosa, okey lagi. Amal soleh tak banyak, dosa tak ada, okey. Dosa tak ada bagaimana? Dengan taubat. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, amal soleh banyak, dosa pun banyak, tanpa taubat, itu tak okey. Salah-salah, silap-silap, dosa terlebih daripada amal soleh. Dosa lebih daripada amal soleh, masuk neraka. Dosa sama banyak dengan amal soleh, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Ashabul A'raf duduk di antara syurga dan neraka sehingga tempoh Allah Ta'ala maafkan orang tu baru masuk dalam syurga. Boleh lihat dalam surah Al-A'raf, cerita Ashabul A'raf. Duduk di antara syurga dan neraka pun azab juga. Takut hati silap-silap termasuk dalam neraka, na'udzubillah. Itu pun azab juga. Jadi kita nak balik kepada Allah, jangan kita bawa dosa, bawa amal soleh. Tak banyak amal soleh, suatu perkara. Kalau tak ada dosa, okey lagi. Kalau amal soleh banyak, dosa banyak, tak bertaubat, wah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.